KPM. Hahaha, saya telah menemukan fosil yang mungkin wujudnya ribuan tahun yang lalu. Kita lihat, apakah bentuk fosil ini? Banyaknya habuk. Tanah-tanah ni kita kena buang ni, barulah nampak bentuk fosil kita. Ini dia bentuk laba-laba. Encik Spiderman? Bukan. Ini mungkin laba-laba yang wujudnya beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi saya perlukan masa untuk buat kajian terhadap laba-laba ni. Nak bawa balik pergi makmal. Kita jumpa selepas ini, kita tonton profil guru. Saya kena rekod ke ni? Nisa. Oh, Nisa. Siapa pula cari tu? Tak apalah. Nisa, buat apa ni? Cikgu Nisa. Tersapu-sapu dia tadi. Itu berucat rumah cikgu tu. Berucat rumah. Cikgu, saya pinjam cikgu. Tadi saya pergi rumah cikgu. Ya ke? Saya jumpa fosil. Nampak macam fosil yang betul ni. Sebenarnya. Cikgu. Pinjam jap. Cikgu pun rasa macam teringin nak bersihkan habuk ni. Banyaknya habuk. Cikgu ni daripada ribuan tahun yang lalu, cikgu. Ini rasa-rasa 14,500 tahun dahulu. Saya akan catatkan cikgu. 14,000 berapa tahun dia? 500 tahun dahulu. 500 tahun yang lalu. Cikgu Nisa, apa khabar? Alhamdulillah, Nisa. Kita bukanlah berada di dalam gua, tetapi kita berada di Kelab Kraft Didik KKD di Didik TV KPM. Nisa ni kalau bagi bab-bab berlakon ni nombor 1. Cikgu, saya dulu cita-cita nak masuk ke gua, nak cari bahan-bahan sejarah. Tapi tak mengapalah, mungkin dengan aktiviti kraft dan seni kita pada hari ini, kita dapat orang kata apa, reenact ataupun kita simulasikan kembali perkara-perkara yang lalu. Baiklah Cikgu Nizam, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Nisa sihat, Nisa? Saya sihat dan bersedia. Cikgu, saya dah sediakan bahan-bahan yang ada di depan kita ni seperti yang Cikgu minta. Saya nak minta Cikgu Nizam untuk kongsikan dengan murid-murid yang menonton Kelab Kraft Didik di rumah apa yang kita nak buat pada hari ini. Tajuk kita hari ini, Cikgu. Okey, tajuk kita masih lagi mengekalkan arca acuan sebagai kita punya konsep penghasilan karya seni kita. Okey, tapi temanya adalah fosil buatan. Fosil buatan. Itu sebabnya kalau Nisa dapat lihat di hadapan kita ni ada seolah-olahnya fosil seekor laba-laba. Ya. Maknanya saya ingatkan yang ini betul-betul fosil yang tidak, asli. Nisa, ini fosil buatan. Saya rasa macam nampak macam betul je. So hari ini kita nak masuk ke fosil buatan lah, Nisa. Kita nak buat yang macam ni? Iya, kita nak buat yang macam ini. Boleh. Kalau macam tu, sebelum tu, jangan lupa murid-murid di rumah, kita mestilah patuhi SOP dan peraturan di mana saja kita berada. Tutup muka pakai cikgu, kemas terbaik. Jarak fizikal 1 meter, terbaik. Check. Dan jangan lupa apa, Nisa? Sanitasi tangan kita. Baiklah, cikgu. SOP ini kena sentiasa dijaga. Kita masih lagi belum menang, Nisa. Betul tu, cikgu. Saya juga ada ajar pembasmi kuman yang bersaiz poket yang saya bawa ke mana-mana. Senang ini adalah aktiviti ataupun kemestian kita di mana saja kita berada. Cikgu dah sedia, jadi jom. Saya pun tak nak cakap banyak, saya nak tanya cikgu apa bahan-bahan yang kita perlukan hari ini, cikgu. Okey, seperti episod yang terdahulu, bahan utama kita adalah plaster of Paris. Okey, plaster of Paris ini kita boleh dapatkan daripada kedai-kedai yang menjual barang-barang craft. Baik. Okey. Kemudian bahan yang kedua adalah air. Seperti biasa, ini saja bahan yang kita perlukan. Dua saja. Okey. Dan hari ini kita nak hasilkan acuannya sendiri. Hasilkan acuan sendiri? Ya, jadi bahan yang kita perlukan adalah tanah liat. Tanah liat. Ini adalah bahan yang kita akan gunakan nanti. Tanah liat ini juga kita sebut sebagai plastisin. Okey. Ini kita boleh dapatkan juga di kedai. Harganya cukup murah. Cukup murah, mudah didapati. Dan mudah didapati. Nanti kita akan menggunakan tanah liat itu sebagai acuan kepada arca yang kita nak hasilkan. Macam mana kita nak jadikan tanah liat ni acuan? Kita nak kena letak dalam plastik. Maka sebab itu kita perlukan kotak. Okey, ini cikgu
kitar semula. Kotak makanan ayam goreng makanan segera. Ya, baik. Okey, nanti cikgu nak minta tolong Nisa untuk balut kan. Boleh. Memandangkan nanti kita nak kotak itu tidak meleding apabila kita tuangkan dengan plaster of Paris nanti Baik. Okey, dan cikgu menggunakan kotak ini sebab dia ada satu lapisan yang agak apa ni? Kalis air Ya, betul. sebab apa nak mengelakkan minyak ayam goreng tadi. Jadi kita gunakan kotak tersebut. Tapi kuat ke kotak ni cikgu? That's why nanti kita perlukan pita perekat ni untuk Nisa balut nanti balut sekeliling kotak dan juga tapak insya-Allah. Baiklah. Okay. Kemudian kita juga perlukan karakter-karakter yang kita nak. Karakter, baik. Okey, ini cikgu pinjam pelbagai karakter anak cikgu ni. Karakter mainan anak cikgu. Okey. Terpulanglah kepada Nisa nak pilih yang mana, tapi hari ini madangkan kita dah hasilkan fosil laba-laba. Jadi cikgu akan gunakan karakter laba-laba ni Baik, cikgu. Baiklah, saya kira murid-murid di rumah semua dah bersedia dengan bahan-bahan ataupun catatan-catatan masing-masing. Kerana hashtag seni untuk semua boleh lakukan. Jom kita nak bertindak seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Kelab Kraft Didik KKD Didik TV KPM. Saya nak nyanyi lah. Nyanyi cikgu. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Ahmad Nizam. Sekali lagi, sebuah lagi episod di mana kita nak gunakan bahan utama kita Plaster of Paris. Kalau yang episod lalu cikgu kita buat tu macam sangat-sangat mudah. Kali ini nampaknya kita ada proses tambahan. Betul. Dan cikgu telah minta saya untuk balutkan kotak ini menggunakan pita perekat warna hitam agar lebih kukuh ya cikgu, betul? Ya, kita nak mengelakkan kotak itu meleding apabila kita tuangkan dengan plaster of Paris nanti. Baiklah, saya akan hari ini kita nak menghasilkan acuan itu sendiri sebenarnya Nisa. Sebab kalau episod yang lalu kita gunakan silikon. Ya, betul. Untuk episod kali ini kita akan menghasilkan acuan daripada plastisine. Jadi kita kena kukuhkan kotak ini. Ya, kita kukuhkan kotak itu terlebih dahulu. Baik, saya akan cuba. Okey. Maknanya cukup tak cikgu? Ke ada bahagian yang saya tertinggal? Cukup. Yang penting dia menjadi lebih kukuh apabila ia disalut dengan pita perekat tadi. Ya. Nanti dia punya tapak juga Nisa Ya, tapaknya juga saya akan balutkan. Baiklah. Jadi kita perlu gunting ataupun potong pita perekat mengikut saiz kotak dan diingatkan pada murid-murid semua, Cikgu Nizam selalu ingatkan Nisa amalkan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya. Memandangkan gunting tu adalah satu alat yang tajam. Betul cikgu. Gunting, pisau pemotong ataupun alat-alat yang seumpama dengannya. Saya akan balutkan di bawah. Selain daripada gunting, ada tak bahan-bahan ataupun peralatan lain yang nanti apabila arsya kita sudah kering Nisa, sebenarnya kita boleh gunakan ini. Alat ini kita namakan sebagai kikir. Ada dua jenis kikir cikgu bawa hari ini. Satu kita sebut sebagai kikir apa Nisa? Kikir lupa. Cikgu, saya dah lupa nama ni. Dalam kemahiran hidup ataupun RBT, kikir ini kita sebut sebagai kikir parut. Lazimnya kikir parut ini untuk kayu lah. Dan ini pula adalah kikir besi. Kikir besi ini cikgu lebih prefer untuk menggunakan kikir besi kerana permukaan teksturnya lebih halus, jadi dia tidak merosakkan hasil karya kita nanti. So kita akan gunakan kikir besi. Cikgu, saya perlu. Kemudian kita perlukan juga ni Nisa. Apa tu? Sudu. Sudu. Nanti kita nak ratakan plastisine kita menggunakan sudu makan yang kita ada ni. Baik. Maknanya tak susahlah untuk mendapatkan bahan-bahan yang ada. Ya. Dan untuk dapatkan permukaan yang rata, kita akan lapiskan sedikit nanti, alaskan dengan plastik dan kita tekan menggunakan sudu ni nanti. Baiklah. Cikgu, saya akan sudahkan langkah terakhir saya. Alamak, dah habis cikgu. Boleh tak cikgu? Kita ada yang baru. Kita mujur cikgu bawa yang baru untuk ekstra ni Nisa. Ya, maaflah cikgu, saya ni seronok sangat ni guna terlebih banyak pula. Tak apa Nisa, sebenarnya lagi banyak kita gunakan untuk lapisan tersebut dia jadi lebih kukuh. Baik. Allah, mana permulaannya Nisa? Cikgu tak nampak permulaannya. Tak apa cikgu. Cikgu boleh mulakan dengan bancuhan. Saya akan sudahkan dengan pita perekat tersebut. Tapi rasanya kita tak boleh bancuh awal sangat ni Nisa. Kenapa cikgu? Sebabnya nanti dia mengering. Dia mengering. Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya, cikgu tolong Nisa untuk jadikan dalam bentuk ataupun dalam cikgu nak gumpal-gumpal tanah liat lebih supaya jadi lebih lembut. Baiklah. Berapa banyak
tanah liat yang kita perlukan, cikgu? Okey, terpulang kepada besar atau tebal mana miniature karakter mainan yang kita nak tekankan atas permukaannya nanti. Kalau dekat Dara Pasar ni ada banyak, cikgu. Ya, betul Nisa. Perlukan banyak. Sebabnya cikgu nampak karakter laba-laba ni agak tebal. Jadi kita perlukan sedikit tebal juga pada permukaan plasticine ini. Baiklah. Tapi tanah liat yang kita gunakan ni pun tidak mahal. Ya, betul Nisa. Mudah didapati dan ia senang dikendalikan. Baik. Cumanya perlu alas sedikitlah sebab ia berminyak. Baik, cikgu. Saya nak sudahkan. Kita mengukuhkan kotak. Kita boleh guna apa-apa kotak, cikgu? Kotak macam boleh. kotak tisu di rumah? Boleh. Atau kalau kita nak hasilkan kotak sendiri daripada mounting board. Ataupun apa saja board yang kita ada di rumah. Mounting board lebih kukuh, cikgu, kan? Lebih keras dan tebal. Okey, cikgu, saya dah tampakkan kepingan terakhir. Saya dah kukuhkan kotak makanan kita tadi tu kerana ini agak nipis. Jadi di sini kita dah kukuhkan dia, dan apa yang kita perlu lakukan, cikgu? Okey, sekarang kita nak mampatkan plasticine kita ataupun tanah liat kita ni tadi. Baik. Dalam bahagian kotak tersebut. Okey. So mungkin Nisa boleh tolong cikgu. Boleh. Saya akan Okey, kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, nanti kita akan ratakan dengan menggunakan plastik dan juga sudu yang cikgu dah tunjuk tadi. Baik. Okey, sekarang kita dah tekankan tekankan sedikit demi sedikit. Sampai permukaannya menjadi sedikit tinggi. Baik. Maknanya kalau hasil, contohlah saya nak jadikan cicak ini sebagai fosil saya, nampak macam tebal kan, besar, saya perlukan kotak atau peruang yang lebih besar, ya, cikgu? Ya, betul Nisa. Okey, tapi adakan kita gunakan satu karakter saja hari ini, jadi kita tak perlukan kotak yang terlalu besar lah. Baik, cikgu. Okey, so kita masukkan. Kita ada sudut bird eye view rasanya daripada atas. Nanti boleh lihat bagaimana kita tekan-tekan di seluruh kotak ini sehingga permukaannya menjadi rata. Dia macam hipotesis lah, cikgu, ya. Semakin besar haiwan yang kita nak jadikan fosil ni, semakin besarlah kotak yang kita perlukan, dan semakin banyaklah tanah liat ataupun plasticine yang kita nak gunakan. Betul, Nisa. Okey, yalah, membuat hasil karya seni ni kena kesabaran. Kesabaran yang tinggi. Kita buat Cikgu Nizam selalu ingatkan Nisa, sabar, betul, sabar. Sebenarnya kesabaran itu menyebabkan kita rasa asyik menghasilkan karya-karya seni ni, Nisa. Betul. Dan ini adalah salah satu cara untuk murid-murid di rumah sekarang ni, ya, para remaja atau sesiapa sahaja di luar sana, untuk menghabiskan masa itu untuk aktiviti yang lebih bermanfaat. Kerana hashtag seni untuk semua. Semua orang boleh lakukan. Seni ni ada dalam diri semua orang, Nisa. Betul tu. Terpulang kepada kita sejauh mana kita boleh mengekspresikannya. Wah, cikgu dah siap ke? Ya, sekarang ni cikgu sedang meratakannya, Nisa. Tadi kita dah masukkan sedikit demi sedikit plasticine kita. Sekarang cikgu nak gunakan kepingan plastik untuk lapiskan di permukaan atas untuk meratakan sedikitlah sebelum kita tekankan karakter. Sambil-sambil tu cikgu nak minta Nisa bantu cikgu, boleh? Boleh, cikgu. Apakah ia? Okey, Nisa ingat lagi tak macam mana kita nak membancuh plasticine kita? Plasticine pula, plaster of Paris kita. Plaster of Paris. Ingat, cikgu, dengan nisbah 3 cawan plaster of Paris yang saya dah sebutkan di sini. 3. Okey, nisbahnya dengan air? Air 2 cawan. Betul, Nisa. Tuangkan ke dalam baldi turun-temurun kita, cikgu. Ya. Baldi turun-temurun seorang seni. Banyak artwork dihasilkan daripada baldi tersebut tu. Ya. So, agak mempunyai nilai-nilai sentimental pada cikgu. Baik. Tuangkan air 2 cawan. Oh, buat kuih ni, Nisa. Ya. Sekejap lagi saya masukkan dalam ketuha. Okey, ini cikgu dah letakkan lapisan plastik tadi. Kemudian gunakan sudu sedikit untuk kita tekan permukaan supaya kita dapat permukaan yang lebih rata. Okey, ini kita tenyih sampai permukaannya menjadi rata. Ini, ya, murid-murid di rumah. Nisa pula, apa Nisa buat tu? Saya tengah menggaul dan membancuh plaster of Paris kita. Pastikan tak ada ketulan-ketulan, semuanya teradun dengan cantik dan tidak ada buih. Saya ingat, cikgu, tidak ada buih. Okey, kalau ada buih apa kesannya, Nisa? Kesannya hasil plaster kita tidak akan licin, tidak akan kemas. Tidak akan rata kerana ada bubble kita panggil tu. Lombong itu menyebabkan kalau kita buat seramik karya-karya seramik ataupun karya-karya daripada tanah liat kita perlu bakar dalam kiln ataupun tanur.
Jadi kalau ada bubble tu, ia menyebabkan produk tu pecah. So sama lebih kurang dengan proses. Baiklah, saya dah pastikan tidak ada ketulan-ketulan daripada bancuhan plaster of Paris kita. Nampak begitu cantik adunan bancuhan kita ni. Ya, betul Nisa. Okey, cikgu rasa cikgu dah ratakan. Baik, kemudian cikgu. Kita dah dapat kesan yang sedikit rata. Okey. Kemudian cikgu nak ambil karakter laba-laba kita tadi. Laba-laba. Kita kena buat apa ni, Nisa? Saya rasa kita kena tekak. Ya, kita kena tekan ataupun tekapkan dia pada permukaan plastisine kita secara terbalik. Begini. Kita letakkan terus ke dalam ke atas permukaan dan kita kena adjust supaya kita dapat kesan tekstur yang tepat. Okey. So apa cikgu buat? Cikgu akan tekan. Okey, cikgu tak dapat nak tunjuk daripada hadapan rasanya sebabnya kita perlukan permukaan yang rata, ukur untuk kita tekan mendapatkan kesan tekstur tadi. Ya. Kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah semua bagaimana ia dilakukan. Boleh cikgu kita angkat sikit kotak. Okey, cikgu tekankan dia sampai kita dapat kesan tekstur tadi, permukaan tadi. Okey, tekankan dia dengan sekuat tekanan yang kita boleh berikan kepada permukaan plastisine tadi. Jangan pijak pula ya adik-adik, takut nanti rosak. Tapi cikgu ada je pijak ni, Sah. Ya ke? Kadang-kadang minta tolong anak cikgu untuk pijak. Tak apa, bila kita berkarya. Lain harganya. Sekarang cikgu sedang menekan bahagian kaki. Kakinya. Kita kena susun dia. Nanti cikgu tunjukkan. Kita kena susun dia supaya pembentukan fosil buatan kita tadi simetri. Simetri itu maknanya seimbang. Seimbang, ya. Kiri dan kanannya seimbang. Ya. Cikgu dah tekankan. Kita tunjuk lagi sekali kepada murid-murid di rumah. Okey, sekejap Cikgu tekankan ke empat-empat kaki terlebih dahulu. Baik. Okey, serangga seperti laba-laba, Nisa. Berapa kaki dia? Ada 8, cikgu. Laba-laba kakinya 8, betul. Dia berbeza dengan serangga yang lain seperti semut, kakinya 6. Ada 6 kaki untuk semut. Okey, ini permukaan kaki yang cikgu telah tekankan. Baik. Sekarang kita dah tekankan bila masa kita nak tuang ni, cikgu? Saya rasa adunan saya dah cantik, buih pun dah tak banyak. Okey, bila kita dah dapat kesan tekstur yang kita mahukan. Okey, Nisa. Ya. Serangga seperti laba-laba ada berapa kaki, Nisa? Laba-laba ada 8 kaki. Betul, Nisa. Serangga-serangga yang lain seperti semut, ini punya 6 kaki saja. Okey, ini adalah kesan tekstur yang kita telah pun tekankan. Kita dapat tekstur yang kita mahukan. Okey. Dan proses yang selepas itu adalah menuangkan plaster of Paris yang telah Nisa bancuhkan tadi ke dalam acuan yang kita dah siapkan. Saya tuang, cikgu, betul? Ya, betul, Nisa. Tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid di rumah, jom kita tuang sama-sama. Tuangkan saja. Kalau boleh ratakan semua tempat. Ratakan semua. Pastikan. Cantik bancuhan tu, Nisa. Terima kasih, cikgu. Sangat lembut nampak dia punya bancuhan. Halus ya, boleh, sangat cikgu. Halus. Okey. Saya nak cikgu akan ratakan sedikit. Tangan saya. Betul. Apalah seni tanpa kerja-kerja yang comot. Itulah kecantikannya sebenarnya, cikgu. Betul. Daripada kerja yang comot tu kita nak masukkan sesuatu yang kita sebut sebagai estetik. Ya. Apa tu, Nisa, estetik? Estetik adalah nilai-nilai nilai-nilai kecantikan. Ya, nilai-nilai kecantikan. Okey, kita dah ratakan. Alhamdulillah. Tugas kita adalah untuk membiarkan ia kering sepenuhnya selama cikgu ada sebutkan kalau nak sedang elok 3 hari, lebih baik 1 minggu. Tetapi kita nak tunggu dia kering. Kita jumpa selepas ini. Bukanlah sampai 1 minggu. Kembali ke Kelab Kraft Didik KKD di Didik TV KPM. Dah rata, cikgu. Dah. Bubble pun tak ada. Cantik ni. Cantik. Kembali menonton Didik TV KPM dalam Kelab Kraft Didik. Setelah seminggu kita tunggu plaster of Paris kita kering. Tak adalah adik-adik. Mana ada sampai seminggu. Sekejap je. Tetapi sekiranya kita menghasilkan aktiviti ataupun arca karya menggunakan plaster of Paris, Cikgu Nizam ada kongsikan
kalau nak paling elok seminggu. Seminggu Supaya itu kita akan dapat yakin. ia betul-betul kering tu kalau seminggu tu. Baiklah. Sebab kita tak tahu mungkin di bahagian dalamnya masih belum kering. Betul cikgu? Betul Nisa. Nampaknya cikgu, hasil kita telah tuangkan tadi ada di hadapan kita. Cikgu mungkin boleh angkat sikit tunjuk pada murid-murid di rumah. Ini adalah plaster of Paris yang sudah pun mengering. Ya. Terdapat dalam acuan yang kita dah masukkan dalam kotak ini. Ya, betul. Jadi adakah cikgu sudah bersedia? Nisa bersedia? Kita nak lihat hasilnya. Boleh cikgu? Kadang-kadang kalau katalah hasil ini susah untuk dikeluarkan Nisa, kita boleh potong saja. Tapi kita try yang ni, boleh tak kalau dia nak keluar? Kita terbalikkan sedikit kotak. Okey, sikit-sikit cikgu perlahan. Alhamdulillah ia boleh keluar. Ini adalah hasil fosil buatan kita, iaitu terhasil daripada arca acuan. Teknik arca acuan ya Nisa? Ya, dan arca acuan itu adalah acuan yang kita lakukan sendiri atau kita bina sendiri cikgu kan? Betul. Kali ini kita bina sendiri. Kita gunakan kotak. Okey. So kalau Nisa dapat lihat, kita ada 2 dah fosil kita di permukaan meja ni. Ya. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan sikit pada Nisa. Karya ini kita telah kita telah kemaskan sedikit di bahagian sisinya. Bagaimana cikgu kita nak kemaskan hasil karya kita? Okey, kita akan kemaskan menggunakan kikir yang kita ada tadi. Tadi cikgu kata cikgu nak lebih prefer menggunakan kikir besi. Okey. Contohlah, apabila kita keluarkan, terdapatnya sedikit kecacatan pada bahagian tepi. Mungkin ada bahagian yang kasar dan sebagainya. Jadi kita akan gunakan kikir ni untuk mengikir bahagian tersebut supaya dia jadi lebih rata. So cikgu tunjukkan sedikit. Ini adalah kiranya langkah kemasan terakhir lah. Baik. Okey, mungkin kita tak dapat nak tunjukkan semua kerana kerjanya agak comot. Ya, kita tak nak comotkan studio kita pada hari ini. Okey. So itu adalah contoh bagaimana kita boleh menggunakan kikir untuk melakukan kemasan akhir. Wah, seronoknya. Sekarang kita dah ada 2 fosil. Bolehlah saya bawa balik salah satu. Satu Nisa, satu cikgu. Boleh, terima kasih cikgu. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti sesi kita kali ini dengan baik dan telah catat semua bahan-bahan yang diperlukan, langkah-langkah yang kita perlu lakukan sekiranya ada yang baru nak duduk depan TV cikgu. Buka-buka Didik TV, alamak tiba-tiba dah ada fosil je. Cikgu Nisa pula dah, Cikgu Nizam dan Nisa dah nak tamat prosesi kita. Boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube. Didik TV KPM. Terima kasih Cikgu Nizam. Terima kasih juga Nisa kerana menjemput cikgu sekali lagi. Kerana berkongsi dengan kita hari ini satu lagi karya atau arca fosil buatan yang kita boleh buat bersama-sama menggunakan teknik arca acuan. Okay. Apa tadi cikgu? Plaster of Paris. Ya, bukan terbang ke Paris, tetapi bahan-bahan yang ada di hadapan kita ni adalah bahan-bahan yang ada di depan kita ataupun di rumah kita, kotak dan sebagainya. Cikgu Nizam, sedikit kata-kata akhir untuk penonton Kelab Kraft Didik KKD. Okey, kepada yang sempat berkarya nanti, kita boleh mengaplikasikan apa yang kita sebut sebagai elemen seni, antaranya adalah kesan tekstur dan juga memandangkan ia adalah berbentuk 3D ataupun 3 dimensi. Jadi kita fokuskan kepada elemen bentuk ya Nisa. Baiklah. Jadi terpulang kepada adik-adik semua nak buat yang sedang-sedang saiznya begini, yang kecil pun boleh, yang ataupun yang lebih besar pun boleh. Jadi gunakan apa bahan yang ada di hadapan anda, contohnya kotak terpakai, tangan liat dan juga ni patung-patung permainan untuk dijadikan acuan arca anda. Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nizam. Ya Nisa. Terima kasih semua yang menonton kami di Kelab Kraft Didik KKD. Jumpa anda di episod akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Didik TV KPM